Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam yang mulia ini Allah beri kesempatan pada kita. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ke surah 4. Ya, ke lebih lah. Lebih dah. Sekejap. Ini tamam satu. Surah 6. Oh, baik. Okey. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah. Baca ke tak baca ke, baca ke tak baca ke, ataupun dah habis baca dia rasa dah baca ke belum. Jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rukuk, dia was-was dalam bacaan Fatihah ataupun dia tak lepas-lepas sebut tu, dia baca tak lepas-lepas, tapi kita bila tengok orang was-was ni, kita kata, siapa lah susah benar was-was ni, yakin je lah. Jangan, was-was ni penyakit. Dia pun tak minta diri dia was-was. Was-was kan. Min syarril waswasil khannas. Salah satu surah An-Nas, kita minta pada Allah supaya jauhkan kita daripada was-was, gangguan syaitan yang suka bisik dalam diri kita ni. Dia mengganggu kita, ya. Jadi jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, was-was satu keadaan ataupun tak sempurna bacaan Fatihah, was-was dan dalam keadaan dia tak sempurna baca Fatihah, tak habislah, imam pun rukuk, maka lazim ia menyalahi, membelakangi imamnya kerana menghabiskan Fatihahnya. Lazim tu maksudnya dia, apa dia kena buat? Dia kena habiskan Al-Fatihah dia, menyalahi imam. Maksudnya janganlah ikut imam tu rukuk, dia qiyam dan dihabiskan bacaan Fatihah dia. Tu maksud dia. Dia kena habiskan bacaan Fatihah dia tu, dia kena habiskan. Dan berkata pengarang Kitabul Jawahir, telah berkata Al-Imam Nawawi, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya itu dengan kerana uzur, bukanlah kerana was-wasnya. Dia was-was ni penyakit, maka dia menyalahi imam. Menyalahi imam ni dia tak ikut imam tu rukuk, diiktibarkan dia itu berpenyakit. Penyakit itu tandanya uzur lah. Dia berpenyakit. Penyakit lah, uzur ni penyakit. Was-was ni satu penyakit. Bila penyakit ni uzur, ada keuzuran. Ada keuzuran. Dia panggil uzur syar'i lah. Yang syar'i. Jadi kata Al-Imam Nawawi, dia kata makmum ni tak ikut imam rukuk sebab dia dalam keadaan uzur, bukan sebab was-was tu. Sebab penyakit itu dikategorikan sebagai uzur. Uzur itu menyebabkan dia menyalahi. Menyalahi ni maksud tak ikut imam lah. Menyalahi ni kan menyalahi berkelahi pula. Makmum ni salahkan imam, kan? Maksud menyalahi tu, menyalahi dia tak ikut lah imam tu rukuk, dia tak ikut. Ya. Apa bahasa mudah, berpaling tadah. Takkan berpaling tadah pula. Menyalahi, tak ikut lah. Tak ikut. Baik. Berkata ia,
Dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi membelakangi tanpa uzur. Siapa kata? Pengarang Kitabul Jawahir, Al-Sayyid Abdullah bin Fadlullah Fahsul Husaini, dia kata bagi dia pula, tadi Al-Imam Nawawi kata menyalahi itu sebab uzur, tapi kata pengarang Kitabul Jawahir, Al-Jawahirul Fiqhiyah, Al-Sayyid Abdullah, dia kata, dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian ini berpendapat, dia kata dia bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi tanpa uzur. Maksudnya bukan sebab uzur lah, tanpa uzur. Ya. Imam Nawawi kata dengan keuzuran dia. Jadi bila tanpa uzur ni saja-sajalah, bukan tanpa uzur. Kalau dengan keuzuran, dengan tidak sengaja. Kalau tanpa uzur ni dengan sengaja. Dan apa yang dinakalkan daripada sebahagian ulama mutaakhirin itu ialah seperti mana yang aku lihat dalam Syarhul Muhadzab pada naskhah yang mu'tamad, maka bahawasanya berkata ia, dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah berat lidahnya bacaannya dan seumpamanya, tidak kerana was-wasnya, tetapi imamnya cepat bacaannya dan rukuk ia sebelum sempurna Fatihahnya makmum. Inilah ibarat yang sebenar. Maka kesilapan itu daripada orang-orang yang menakalkannya bukan kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Ini ulama bahaslah. Ulama bahas tentang nak kata was-was ke nak kata uzur. Jadi ulama mutaakhirin ni, kata pengarang kitab Syarhul Muhadzab ini, kata kitab ulama mutaakhirin disebut dalam kitab Syarhul Muhadzab, kesilapan masa tu ramai ulama memberi pendapat silap pada nakalkan itu, memindahkan perkataan sama ada ianya was-was ke, uzur ke, tanpa uzur ke, macam tu lah lebih kurang. Jadi baik. Jadi kalau dalam keadaan dia lambat bacaan Fatihahnya, nanti kita tengok ke depan dia ada bahas. Dalam kes ini, tak payahlah kita cerita pendapat ulama tu. Dalam kes ini, orang yang was-was lambat bacaannya, maka dia habiskan Al-Fatihah dia boleh menyalahi imam. Boleh menyalahi imam. Imam rukuk, dia tak rukuk, tak apa. Dia kena habiskan juga bacaan Al-Fatihah dia. Okey, boleh ya? Itu perbahasan tu tentang ulama-ulama lah mutaakhirin tu. So tak ada apa lah yang tu. Okey, boleh ya? So hukum makmum was-was pada bacaan Fatihah, apa dia kena buat? Bila imam rukuk, dia kena sempurnakan bacaan Fatihah dia boleh membelakangi imam. Menyalahi imam maksudnya dia tak ikut imam pun tak apa. Bila nak rukuk, dia rukuk bila setelah dia telah selesai baca Al-Fatihah, baru dia rukuk. Dalam perbahasan ini pun ada perbahasan, adakah dia boleh menyalahi 3 rukun fi'li ataupun mesti 3 rukun fi'li. Ada setengah nanti kita tengok bahawa dia boleh juga sehingga 3 rukun fi'li itu dia langgar pun tak apa. Sampai tak macam itu boleh. Tapi dengan syarat dia memang penyakit uzur lah, bukan mengelamun. Tiba-tiba imam pun Allahu Akbar rukuk, ya Allah, imam dah rukuk, dia tak baca Fatihah, macam mana? Kena baca Fatihah. Itu lain pula, itu kena dengan uzur. Itu memang mengelamun. Dia beza dengan orang yang uzur ni. Ya, beza. Itu perkara ke-11. 12. Makruh berimam kepada orang was-was. Telah berkata Syekh Abul Futuh Al-Ijli dalam kitab huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit wal Wajiz, makruh, bukan tak boleh langsung, makruh. Makruh ni lawan pada sunat. Kalau boleh aulanya, utamanya berimamkan yang yakin lah. Kalau dia was-was, cari imam lain.
Makruh hukumnya sembahyang di belakang ataupun berimamkan orang yang was-was kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dia ni rajin was-was lah, selalu was-was, syak, tak yakin. Kan? Dia selalu tak yakin, dia syak pada rakaat ke apa ke, was-was macam-macam lah. Selalu doa dah baca ke belum? Ni rakaat ke berapa? Kalau sekali-sekala tak apa. Kalau setiap kali sembahyang asyik syak, asyik was-was, ini kena tukar. Imam ni tak boleh. Baik. Jadi hukum dia makruh. Apa dia makruh? Yuthabu ala tarkihi wa la yu'athamu ala fi'lih. Diberi pahala kepada orang yang meninggalkan dan tidak diberi dosa kepada orang yang mengerjakan. Jadi kalau kita tak jadikan dia sebagai imam, ada pahala. Tapi kalau dia imam juga, tak adalah pahala yang tidak mengutamakan yang was-was tadi. Ya. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain daripada para makmum, maka haram hukumnya. Was-was ni pada tengah-tengah dia asyik dah berapa rakaat apa semua tak apa. Tapi kalau was-was takbiratul ihram, yang ini hukum haram tu. Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar, dia jap silap makmum batal balik. Tak boleh. Jadi mesti yang yakin. Imam ni yakin lah. Kalau imam tu was-was, tak boleh. Pada takbiratul ihram. Tapi kalau pada yang lain takbiratul ihram dia okey, pada yang lain makruh. Tapi pada takbiratul ihram, ini tak boleh. Hukum dia haram. Seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran orang sembahyang. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar nyaring yang mengganggukan orang yang sembahyang. Okey, hukum haram itu haram bijiwarih. Haram bijiwarih ni bukannya masuk haram perbuatan solat tu. Seperti orang yang kita bila orang sembahyang, kita bersembang kat sebelah, ganggu orang nak sembahyang. Kan? Ganggu orang nak sembahyang. Apa hukumnya? Hukum haram tu, mengganggu. Sama. Sama. Haram. Walaupun sebenarnya bacaan itulah ada macam doa iftitah, maksudnya bukan dijaringkan kalau Fatihah bukan dijaringkan. Tapi doa iftitah tu dijaringkan. Apa sahaja walaupun rukun dinyaringkan mengganggu orang sebelah. Haram. Bagi tu Ustaz Azhar Idrus. Makruh, kalau yang kuat makruh. Haram. Kata yang ketiga haram jadah dia kata. Ustaz Zaidus. Ini makruh, itu haram jadah itu. Haram jadah ni. Kita bahasa maki hamun, haram jadah. Haram jadah ni sebenarnya perkataan ni di Mekah. Nama tempat. Saya pergi umrah. Masa saya ambil niat buat umrah nak pergi ke Tan'im. Situ ada bas. Saya dengar ada haram. Masuk haram tu ke masjid. Kalau kita pergi Mekah Madinah, kalau dia kata haram, bukan masuk haram tu haram. Masuk haram tu nak ke masjid ke? Masjid dia panggil haram. Haram, dia buka tengok haram. Masuk haram tu adalah masjid. Kalau kita di Mekah, haram tu maksudnya masjid haram. Kalau kita di Madinah, haram itu masjid Nabawi. Kena faham istilah tu. Haram. Okey. Jadi di situ dia memang tempat bas, dia ada banyaklah haram. Okey, haram. Lepas tu ada bas Jeddah ni pergi Jeddah. Haram Jeddah. Kat sini haram Jeddah tu. Di Mekah. Asal haram Jeddah. Haram Jeddah. Maksudnya nak naik taksi tu nak pergi haram ataupun nak pergi Jeddah, airport Jeddah. Kat situ memang ada bunyi. Tapi kita jadi mencarut lah. Kalau tahdid mustalah di Perak ataupun di Malaysia, janganlah sebut haram jadah ke orang, tu jadi mencarut. Tak boleh. Di sana tak apa.
Ya, di sana haram Jeddah nama tempat. Tapi sebenarnya itu haram Jeddah. Tapi ada satu haram Jeddah ni. Jeddah ni bahasa Arab itu Jeddah ya. Jeddah nama tempat. Jeddah satu lagi, nama Jeddah tu maksudnya opah. Ada satu lagi nama Jaddatun, opah. Jeddah kan, Jaddati. Jadi tok aku. Jaddun tok, opah Jeddah. Itu panggil haram Jeddah tu macam kita kutuk opah dia lah. Itu tak boleh tu. Kalau sini maksud kutuk opah. Nak guna haram Jeddah, itu di Mekah. Ya. Jeddah. Imam takbiratul ihram. Lepas tu dah habis apa tu? Okey, lepas tu dia tak ada hukum makruh situ. Dia tak ada hukum makruh. Sebab dia masuk, dia tak ada hukum makruh. Cuma fadilat besar bertakbiratul ihram bersama imam, tu je. Imam Allahu Akbar, kita terus sambung Allahu Akbar, pahala besar. Itu je maksud dia. Fadilat besar, kata Nabi kan. Kalau kamu tahu fadilat besar tu, kamu akan merangkak, Nabi kata. Makruh tak ada istilah sini. Tak ada. Dia bukan makruh, tak ada istilah. Fadilat besar, kita dah bincang yang sebelum-sebelum ni kan, takbiratul ihram. Okey, baik. Baik, jadi baca Quran, kita baca dalam solat tu nyaring tu, mengganggu orang, hukum dia makruh kalau sikit, kalau kuat boleh jadi haram. Haram bukan haram sebab solat tu kita mengganggu orang. Begitu juga kalau kita duduk dalam masjid, tiba-tiba ada orang datang semayang, masuk, kita semayang duduk dalam ni, ini dia panggil hiram lah. Hiram ni tempat yang kita gezekkan untuk solat. Masjid lah contoh, ni hiram. Saya panggil hiram ni tempat ni lah, dia panggil hiram. Tempat untuk, memang tempat utama solat. Kita baca Quran, tiba-tiba orang datang nak semayang. Orang datang nak semayang, kita seorang-seorang baca Quran. Macam mana bacaan kita tu boleh diteruskan dengan nyaring, atau kita kena slowkan bacaan? Kena slowkan bacaan, sebab dia nak semayang. Kecuali kuliah ilmu begini, dia datang masuk semayang, takkan kita tangguh sekejap lah bagi dia habis semayang. Tak boleh, tak habis mengaji kita. Sebab apa? Pioneer kita tu dengan lepas maghrib tu ada majlis ilmu, mana-mana pun dah makruf benda tu. Kalau semayang lewat, datang lewat, nak semayang dalam, ada kuliah, dia tak boleh salahkan lah. Itu kesilapan dia, nak semayang di luar. Contoh macam fardu lain. Fardu lain antara Zuhur ke Asar, memang tak ada kuliah Zuhur. So kalau kita mengaji Quran ke apa ke, bila orang datang masuk semayang, maka kita jangan kuatkan suara, kita kena perlahan sampai tidak mengganggu dia. Tu saya pelik, kita bila budak-budak tak datang sekarang kan, sebab bawah 12 tahun tak boleh datang. Dulu punya cerita, si ada arahan di pintu masjid beritahu budak-budak bawah 6 tahun ke apa tak boleh masuk. Ada setengah masjid dilarang masuk. Lepas tu pula dilantik pula ada seorang pakcik yang garang, kamu tugas kamu, jawatan kuasa, tugas kamu punya unit marah budak-budak bising. Saya secara jujurnya, kalau saya jadi imam Masjid Azlan Shah tu, bila bulan puasa ramai bawa anak, berlari-lari, menjerit-jerit, anak tu datang siap pergi dekat soft imam, saya tengah imam, dia pegang mic saya, tapi saya tak ada rasa ganggu pun sebenarnya. Ya. Bila pijak celah kaki ni tembus apa bulu tu kan, saya pernah pergi Masjid Senayan, kapet yang paling tebal dalam, kalau Perak kapet paling tebal di mana? Masjid India Sungai Siput tiang 4 tu.
Itu sama, tebal. Tak cerita bahawa memang Sultan Muhammad Al-Fatih kata, kalau tak ada budak-budak yang berlari-lari dalam masjid, takutilah kamu bila tak ada budak-budak lari dalam masjid, kerana di masa akan datang tak ada generasi ini yang akan membina masjid, menghidupkan masjid. Tapi kita budak-budak marah, halau dia balik. Tapi tak apalah, sebab Covid ada reasonable lah. Tapi kalau dah habis Covid, dia bolehkan bagi budak-budak semayang, tak apa, lantak. Baik, saya nak cerita bahawa ada pelajar tahfiz, tengah saya imam tarawih, dia baca, dia bukan jauh, Masjid Azlan ni jauh, saya ingat 5-6 kali ganda surau ni, dia punya 6 kali ganda besar kan, Masjid Azlan. Dia semayang, dia duduk kat bucu ujung tu. Tahu dia buat apa? Dia ulang Quran. Dia ulang Quran, suara dia tak ada kuat sangat. Saya nak jadi imam tarawih, berbelit-belit lidah saya duk ikut bacaan dia. Saya dah habis semayang, saya pesan dekat imam saya, seorang kat belakang, tolong pesan kat budak tahfiz tu, nak ngulang Quran luar masjid, jangan dalam masjid. Tapi ada budak-budak bising. Budak-budak bising tak ada ganggu. Tapi bila ada belaga dengan baca Quran apa semua ni, saya jadi ganggu, tak boleh. Ini nak cerita bab bukan haram, dia ada makruh disebabkan luar lah, baca Quran kuat. Salah satu lagi saya nak pesan imam-imam, jangan wirid kuat-kuat sangat, berlagu-lagu. Ini juga mengganggu orang yang sembahyang masbuk. Astaghfirullahalazim. Kawan ni nak baca Fatihah ni. Rasa macam kita rasa macam tak ganggu kan. Okey, sekarang ni semua baca Fatihah secara sir. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca cepat. Astaghfirullahalazim alladhi. Ganggu tak? Ganggu? Ganggu. Laga-laga kan. So kena jaga. Jadi imam ni kan jadi cerdik juga. So tengok kalau ada makmum, kalau tak ada yang sembahyang masbuk, so jangan buat cukup kuat mengganggu makmum. Perlahannya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah, slowkan suara supaya tidak mengganggu orang yang belakang solat. Orang kata, oh ni wirid. Wirid ni memang hukum di sunat. Kita bukan mengharamkan wirid. Yang kata bid'ah tu mengganggu orang sembahyang, bukan langsung tidak berwirid, wirid, tapi jangan kuat sangat. Sama lah kes macam tadi. Ni dalam ni disebut apa? Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar nyaring yang mengganggukan orang yang sembahyang di tepinya. Sama lah kalau kita jadi imam, wirid kita kuat, menyebabkan orang yang masbuk tadi sembahyang ganggu solat dia. Bukannya makruh, haram hukumnya pula. Ni kena jaga. Okey? Baik. Lagi bagus. Dia baca tu kita boleh tagak dah apa yang nak baca kan. Tapi kalau letak mic sini pun okey, tapi baca pelan-pelan. Ambil key dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim ila subhanallah 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 subhanallah. Ganggulah saya. Kalau imam open ni memang dah habis, memang saya jumpa lah. Banyak saya dah jumpa dah yang buat macam tu, mengganggu. Ya, baik. Sebab apa kita pasang kaset? Sebab apa kita pasang? Nakkan suasana. Baik, dia macam ni, tengok keadaan. Kalau selalunya tarhim subuh lah, saya memang tak setuju bab ni. Kalau orang yang datang awal ibadat di surau, di masjid, kalau ada orang, kalau tak ada orang tak apalah. Memang daripada kita yang Bilal dah azan pun orang tak mari juga, pasang lah. Tapi ceritanya memang ada yang datang sebelum subuh ke, sebelum Jumaat, memang ada yang akan solat. Kalau kita pasang di luar, tak mengganggu yang dalam, tak ada masalah. Tapi kalau kita pasang termasuk yang dalam, mengganggu orang tengah beribadat, yang ini hukum dia makruh dan boleh jadi haram juga sebenarnya. Tengok kita punya sound system kita ni keluar ke dalam, termasuk dengan Jumaat. Sebab memang waktu Jumaat, kemuncak sebelum Jumaat itu waktu mustajab doa. Orang nak fokus ibadat waktu tu, nak fokus nak baca Quran,
nak solat, nak doa waktu tu. Kalau kita pasang sehingga mengganggu jemaah, hukumnya haram, sebab memang ambil orang yang sedang solat ketika baca Quran pun tak boleh. Ni kan keset lagi, mengganggu orang sembahyang. Samalah konsep dia. Tapi kalau pasang di luar menyebabkan tak ganggu orang dalam, contoh macam Masjid Ubudiah. Masjid Ubudiah pun ada tarhim, tapi kita duduk dalam tak dengar langsung suara orang tarhim di luar, tak dengar, tak apa. Tapi kalau dengar mengganggu orang dalam ni sama kuatnya dengan luar sehingga mengganggu, sama juga hukum haram ni. Kuliah tak apa, kuliah ni ilmu, tak apa. Tengok pula keadaan itu macam masjid hospital. Tengok tempat macam masjid hospital, memang selalu buat kuliah sebelum Jumaat, sebab waktu tu memang ramai orang. Masjid hospital kalau kuliah maghrib 7 orang je, so bincang-bincang kuliah Zuhur lebih utama di masjid hospital. So dia buat tak ada masalah. Kalau kuliah majlis ilmu tak ada masalah, sebab itu memang ada orang nak dengar. Tapi kalau kita pasang Quran, mana ada orang fokus dengar Quran? Pasang kaset Quran, dia buka Quran sambil selak dengar bacaan Quran, tak ada. Tapi kalau kuliah begini, semua bagi fokus, dia nak dengar. Kalau pasang kaset Quran, orang tak buka kaset Quran. Okey, boleh pengumuman apa penting, tak ada masalah. Boleh, itu tak ada masalah pengumuman. Tapi pengumuman biarlah sebelum azan Jumaat. Sebelum azan Jumaat ataupun sebelum Allahumma salli ala Muhammad, sebelum khatib bagi khutbah. Tapi cantiknya sebelum azan waktu, tu paling baiklah. Ataupun macam saya, kalau nak buat pengumuman, saya tak buat pengumuman tu, saya buat pengumuman masa khutbah. Saya habis khutbah kedua tu, sebelum doa saya umum. Diumumkan masjid ni akan sekian. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa tu, sebelum tu saya buat, tapi kena karang sikit lah. Buat pengumuman masa tu, boleh buat pengumuman masa khutbah kedua, kenaan dengan masjid. Kalau nak buat majlis sambutan Maulid Rasul ke apa ke, kita buat pengumuman masa khutbah Jumaat, khutbah kedua, sebelum doa, sebelum selawat, boleh. Tak masalah. Okey, baik. 13. Hukum memanjangkan takbiratul ihram. Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan mat pada takbiratul ihram. Maksud disunatkan, jangan memanjangkan. Makruh kalau panjangan, itu maksud dia. Macam mana? Allahu Akbar, panjang tu 8 rakaat panjang sangat. Allahu Akbar, panjang. So macam mana? Allahu Akbar, itu sunat. Okey, kadar mat 2 harakat cukup. Ya Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Dan segala takbir intiqalat dalam sembahyang. Baik, intiqalat dalam sembahyang. Baik, intiqalat dalam sembahyang ni ada perbahasan. Ada sebagian ulama kata boleh dipanjangkan pada takbir intiqalat. Takbir intiqalat yang panjang, memindahkan antara rukun ke rukun. Kalau Masjidil Haram pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek-pendek. Kita Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, yang panjang ni buat apa? Naik terus. Kita dah tahu dah kan. Duduk lah cakap mana, kalau panjang tu naik. Tapi Allahu Akbar, tu tahiyat awal lah tu kan. So kita dah tahu. Tapi kalau Masjidil Haram lain pula. Kalau antara sujud tu nak naik rakaat kedua, dia pendek je, Allahu Akbar. Tapi kalau panjang sujud nak ke tahiyat awal, dia panjang, Allahu Akbar. Itu bukan bangun, itu duduk tahiyat awal. Masjidil Haram lain pula. Sama juga duduk tahiyat akhir.
Dia panjang pada duduk tahiyat awal, panjang pada duduk tahiyat akhir. Kita tak nak qiyam. Baik, jadi memanjangkan takbir pada rukun ke rukun, ada setengah ulama kata dibolehkan. Sebab apa? Satu, nak bagi sign kepada kita yang duduk luar tu, dia tahu, oh, kebiasaan sini yang itu adalah untuk berpindah kepada rukun qiyam, kan? Pertama. Kedua, tak nak mengosongkan antara zikir ke zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allahu akbar, bergerak juga tapi dalam keadaan senyap. Jadi dipanjangkan sikit sebab nak mengisi antara subhana rabbiyal a'la dengan al-Fatihah tu dengan lafaz takbir panjang sikit. Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nak cerita bahawa kalau dia Allahu akbar bergerak dalam keadaan kosong, tidak ada zikir, itu maksud dia. So boleh dipanjangkan. Maksudnya ada sebab saya tengok tu imam tu dah bergerak baru kalimah takbir tu sebut dia. Sebaiknya serentak bergerak dengan menyebut. Dia takbir itu jangan ada makmum yang mendahului dia pasal takbir tu kadang-kadang. Ya, sebab dia kena serentak. Kalau dia sebut dulu baru dia gerak, habis bar baru dia gerak, memang makmum pergi dulu. Ada setengah tu dia gerak dulu baru disebut, okey juga. Dia gerak baru disebut. Tapi yang cantiknya masa dia gerak pergerakan takbir intiqalat pun namanya berpindah antara rukun ke rukun, ataupun rukun ke sunat ba'ad. So dia kena takbir. Maksud takbir intiqalat tu dia kena sekali dengan pergerakan dia supaya makmum tak mendahului dia. Ya, boleh ya? InsyaAllah. Dan ada pun makmum hendaklah disirkan, diperlahankan dengannya. Ini makmum bersama kuat dengan imam atau lebih daripada imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia lagi kuat daripada imam. Makmum ni kalau boleh tak dengar langsung, imam tak dengar dia bagi salam. Betul. Imam tak dengar dia takbir intiqalat. Ya, kalau boleh begitu. Dia kata apa? Dan ada pun makmum hendaklah disirkan, diperlahankan dengannya dan segala takbir di dalam sembahyang, melainkan jika ia jadi mubaligh, maka hendaklah ia membacakan takbir itu dengan suara nyaring. Mubaligh ni Bilal Masjidil Haram tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mubaligh tu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mubaligh. Sini dah buat? Tak payah buat lah, sana dah. Sini kan dah bunyi Jawa lah, apa punya Arab tak apa juga. Biar dia sebenarnya dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Maliki boleh. Mazhab Syafi'i memang ditegah buat benda tu. Okey, dulu ada buat. Ya. Oh, ada ya. Dia bergerak dahulu pada imam. Nabi tak bagi. Dibangkitkan di akhirat dengan kepala keldai. Nabi sebutlah hadis. Dia tak boleh. Dia nanti kita sampai ke depan tu, dia mendahului imam dengan sengaja, dengan tak sengaja. Ini kebabnya. Nanti kita akan bincang. Ni buku surat 12-13. Buku surat 13, hukum makmum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Muwafaqah ni imam gerak dulu baru dia gerak. Musabaqah dia dulu pada imam. Musawaqah serentak dengan imam. Ni ada 3 ni. Buku surat 13, nanti boleh baca. Nanti saya akan bahas. Itu sebab sebaiknya bila imam bar baru kita gerak. Tapi kalau imam bar kita gerak, tengok imam pun tak gerak, itu salah imam lah. Dia tak faham fiqh imam. Bukan salah kita lah. Imam Allahu Akbar, kita pun bangun, imam sujud lagi, tak bangun lagi, itu salah dia lah. Dah habis tu tamporkan dia. Sebab dia tak faham fiqh imam.
Dia tak faham fiqh imam. Pesan kat dia sebelum jadi imam, belajar dulu fiqh imam. Imam ni dia kena ada fiqh imam, bukan main imam je. Dia ada fiqh, kena tahu. Antara nak handle jemaah, tak mengelirukan jemaah. Macam tu dia mengelirukan jemaah. Dia sujud, Allahu Akbar, nak bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia tak bangun-bangun. Jemaah bangun, mana imam, kepala tak ada. Ini dia mengelirukan jemaah. Tak boleh. Imam tak boleh mengelirukan jemaah. Okey, faham? Ada kalau setengah kita soal bayang soal. Di mana orang masbuk kita tak kita tahu lah. Jadi itu kita nak nyaringkan semana tu Ustaz. nyaringkan sikit supaya dia dengar. Itu sebab contoh macam ada yang sembahyang kemudian dengan kita. Dia bangun, tiba-tiba saya masuk, kemudian saya tepuk orang yang masbuk tadi. Itu sebab imam tadi tu kena perlahankan suara, sebab penting lagi bacaan dia untuk makmum belakang dengar daripada bacaan zikir tadi. Tu kita ingat tu, mana lebih aula. Dia berjemaah tu lebih aula daripada kita berzikir kuat ni. Benda ni memang kena tengok mana lebih utama. Solat dulu baru tepuk, betul. Jangan tepuk dulu baru solat. Tepuk dulu baru solat, dia kacau. Solat dulu baru tepuk, itu memang dia ikut. Cuik lah. Maksudnya dia cuik lah. Contohnya, ini dah habis lah ni ya. Dah lah tu 14 akan datang insyaAllah. Okay. Contohnya kita semayang, ada dua orang, seorang imam, seorang makmum yang semayang di tepi berdua. Kita pun ada orang datang belakang kita, cuik kita. Bila cuik, kita kena pastikan dia angkat takbir ke tidak. Tengok cuik-cuik, kita ke belakang sebelum dia angkat takbir. Kita ke belakang tu, kita ke belakang dengan sengaja, bukan dengan sebab dia nak semayang dengan kita. Tuan-tuan dia cuik-cuik, dia lari. Macam kita ke belakang dengan saja-saja ke belakang. Itu yang jadi batal tu. Kan? So macam mana nak tahu? Pastikan dia angkat takbir dulu tu, sebab orang cerdik, nantilah saya tunjuk akan datang. Tak sempat dah pun nak isyak. Dia cara nak angkat takbir tu, kalau macam imam sini, makmum yang sebelah tu sini, kan? So imam kan bila sembahyang dua orang kan rapat. Yang orang ketiga datang tu, dia nak takbir belah mana? Dia kena semaya, dia kena pergi betul belakang imam ni rapat. Lepas tu bila dia angkat takbir, barulah dia ke belakang. Baru dia sebelah ni ke belakang. Masuk rapat tu supaya orang sebelah tu tahu, oh ada orang nak ikut sebelah. Dia rapat betul. Allahu Akbar, baru dia langkah ke belakang. Barulah yang ni langkah ke belakang. Itu cara adab dia. Tak payah cuik pun tak apa, angkat takbir. Tapi kalau rasa suara dia kuat, tak payah. Diri je soft belakang tu, yang boleh agak, yang semayang dekat sebelah dia tu boleh ke belakang ikut dia. Angkat takbir dia soft itu pun tak apa dah. Itu kena lakonkan lah. Tapi macam mana? Buat demo. InsyaAllah kita akan buat demo. Kelas akan datang. Nanti ingatkan saya, bulan depan kelas ni, ingatkan saya bab masbuk tu. Itu saya akan sebut. Tapi poin dia adalah angkat takbir dulu baru cuit. Jangan cuit dulu baru angkat takbir. Okey? Cuit-cuit kawan ni pula, tapi kalau dia dah angkat takbir, dia cuit kita ke belakang, tiba-tiba dia batalkan. Kita tak salah lah. Sebab kita tak boleh mengikut arahan orang yang tidak semayang. Tak boleh. Tengah semayang tu, orang kata, weh depan sikit weh. Kita pun gerak ke depan, dengar arahan, batal semayang sebab kita ikut arahan. Tak boleh. Tapi kecuali ada kecemasan, weh depan ada ular kat atas kepala, ke depan. Itu kena. Yang tukang cuit tu pun haram hukumnya, dosa. Dia mengganggu. Dia kena angkat takbir dulu. Kalau dia angkat takbir dulu, tengok dia gerak tidak. Kalau dia tak gerak, baru cuit. Bagi tahu dia, takut dia tak dengar kita cuit dia. Tapi kalau cuit, angkat takbir cuit tak ke belakang, dah sudahlah, semayang ada seorang belakang, tak ada masalah lah. Okey je. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.